seorang pegawai pemakanan untuk JIS Adik Ejen Encik Muhammad Afendi bin Muhammad Akir ya. Hello, selamat pagi. Selamat pagi Simona dan semua pendengar Asyik FM. Ya, selamat pagi kembali. Okey, jadi macam mana cuaca di lodging? Sekarang di lodging kan Encik Afendi? Ya betul. Sekarang cuaca okey, tidaklah mendung, cerah saja. Sejuk tak di lodging? Ya, mesti. Yalah, sempadan Cameron Highland kan? Betul. Okey, jadi kita berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu kesihatan yang sihat bermula dengan pemakanan. Saya suka topik ni, Encik Fendi ya. Jadi sebelum kita teruskan dengan perkongsian daripada Encik Afendi sendiri, boleh Encik Afendi perkenalkan serba sedikit mengenai diri Encik Afendi kepada rakan-rakan di luar sana, terutamanya masyarakat orang asli yang berada di lodging ataupun berdekatan dengan klinik kesihatan lodging, iaitu Pejabat Kesihatan Daerah Gua Musang, Kelantan. Okey, silakan Encik Muhammad Afendi. Okey, terima kasih Diji Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yahya. Elok gah. Elok gah semua anak. Diharap semua pendengar Asyik FM yang mendengar segmen Mahir Asyik bersama Diji Muna akan mendapat manfaat melalui perkongsian saya pada pagi ini. Seperti yang dikenalkan oleh Diji Muna sebentar tadi, saya Muhammad Effendi, pegawai pemakanan ataupun kita panggil nutritionist dari Pejabat Daerah Gua Musang, Kelantan. Ramai tak pendengar-pendengar kita dari Gua Musang ni ya? Hai. Baiklah, saya telah bekerja sebagai nutritionist selama 8 tahun di Pejabat Kesihatan Daerah Gua Musang, dan saya memang sentiasa bertemu dengan masyarakat orang asli di sekitar daerah Gua Musang. Jadi mungkin rakan-rakan masyarakat Temia ataupun masyarakat Temir yang selalu pergi di klinik ke klinik kesihatan lodging mesti pernah berjumpa dengan Encik Afendi kan. Okey, jadi topik yang Encik Afendi akan kongsikan pada hari ini iaitu kesihatan yang sihat bermula dengan pemakanan ya. Jadi semestinya Cik Effendi sebagai pegawai pemakanan mungkin tahu serba sedikit mengenai status pemakanan kanak-kanak bagi masyarakat orang asli, mungkin khasnya di lodging Gua Musang, Kelantan lah ya. Jadi perbandingan dengan masyarakat umum di dunia dan juga di Malaysia, Cik Effendi macam mana tu? Okey. Baiklah Diji Mona, selaku wakil dari Kementerian Kesihatan Malaysia, saya akan berkongsi dengan Diji Mona dan semua pendengar segmen Mahir Asyik mengenai kesihatan yang sihat bermula dengan pemakanan. Okey. Seperti yang semua pendengar sedia maklum, pemakanan merupakan aspek penting sepanjang hayat. Pemakanan bermula ibarat satu putaran roda. Bermula dengan pemakanan ibu mengandung atau kayut dalam bahasa Temia, kepada pemakanan bayi, pemakanan kanak-kanak kecil, kanak-kanak sekolah, remaja, dewasa, seterusnya pemakanan warga emas. Aspek pemakanan ini meliputi pemakanan sepanjang hayat. Bagaimana pula status pemakanan orang asli? Untuk pengetahuan DJ Mona dan semua pendengar Asyik FM, bagi dewasa orang asli, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Institut Kesihatan Umum akan menjalankan kajian bagi menilai status pemakanan orang asli pada tahun 2020. Tetapi disebabkan pandemik COVID-19, kajian tersebut ditangguh dan dijangka akan dijalankan pada Ogos 2022. Okey, untuk status pemakanan kanak-kanak di bawah 5 tahun pula, kita di Kementerian Kesihatan mempunyai data yang kukuh. Kita dapati bahawa pada tahun 2020, sebanyak 13.3% kanak-kanak orang asli di Malaysia mengalami masalah kurang berat badan sederhana. Dan 2.5% mengalami masalah kurang berat badan teruk. Ini adalah sangat signifikan ya DJ Mona dan semua pendengar, berbeza dengan status pemakanan kanak-kanak bawah 5 tahun secara keseluruhan di Malaysia. Di mana saya maklum 13.3% kanak-kanak orang asli mengalami masalah kurang berat badan sederhana. Tetapi hanya 1.65% kanak-kanak bawah 5 tahun di Malaysia mengalami masalah yang sama. Sangat ketara perbezaan tersebut. Okey, manakala bagi yang kurang berat badan teruk pula, 2.5% kanak-kanak orang asli dan hanya 0.33% bagi kanak-kanak bawah 5 tahun secara keseluruhan di Malaysia. Daripada itu, terdapat juga masalah lain berkaitan pemakanan seperti bantut, susut, lebihan berat badan dalam kalangan kanak-kanak orang asli di bawah umur 5 tahun. Oleh itu,
masalah pemakanan masyarakat orang asli terutamanya bagi kategori umur 5 tahun ini masih menjadi masalah yang utama dan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia melalui bahagian pemakanan amat risau. Dan kami bangun dan menjalankan pelbagai inisiatif bagi membendung masalah pemakanan ini di Jemona. Ya, ya. Okey, jadi itu dia tadi status pemakanan bagi kanak-kanak masyarakat orang asli di keseluruhan kan, Encik Muhammad Fendi? Ya betul, di keseluruhan Malaysia. Keseluruhan Malaysia. Seperti yang Encik Muhammad Effendi katakan tadi, bagi kanak-kanak 5 tahun ke bawah, mungkin pihak kementerian sendiri kan, Kementerian Kesihatan boleh tahu melalui berat badan mereka, mungkin kalau kurang daripada, contohnya lah, kurang daripada 20 kg, mungkin kanak-kanak itu mengalami kekurangan berat badan. Jadi saya nak tahu juga lah Encik Muhammad Effendi, ya, bagaimana pula dengan Kementerian Kesihatan sendiri, bagaimana mereka bukan menguji, macam bagaimana mereka tahu bagi golongan dewasa yang mengalami kekurangan berat badan, macam mana tu? Okey, untuk golongan dewasa kita akan melihat kepada status BMI iaitu Body Mass Index. Okey. Malaysia Index di Singapura. Jadi melalui kiraan berat dan juga tinggi, kita dapat mengetahui di mana BMI seseorang dewasa tersebut dia akan pada skala yang mana, adakah pada julat yang normal, julat yang berlebihan berat badan ataupun julat yang obesiti. Okey, saya faham. Okey, Encik Muhammad Fendi, jadi kita berhenti berehat seketika. Lepas ni kita akan sambung lagi apa yang boleh Encik Effendi kongsikan bersama dengan kami, iaitu mengenai program community feeding, ya. Jadi kita akan tahu selepas ini. Jadi untuk rakan-rakan kita di luar sana, Wigan Merblot terus bersama Ruji dan juga Hiber Cerengai, ataupun lepas saja akan dicerengai informasi leda menarik yang Encik Muhammad Effendi kongsikan bersama Ruhi. Jadi terus layanan Sik FM. Pukul 11.43 Hooper masih lagi ke udara bersama Ruin Mona dan juga Encik Muhammad Effendi bin Muhammad Akhir, ya, iaitu pegawai pemakanan Klinik Kesihatan Lodging Pejabat Kesihatan Daerah Gua Musang, Kelantan, dengan topik hari deh, kesihatan yang sihat bermula dengan pemakanan. Okey, Encik Effendi, kita sambung lagi, ya. Seperti yang Encik Effendi katakan tadi, ya, status pemakanan kanak-kanak orang asli dan juga dewasa amat membimbangkan. Jadi saya nak tahu jugalah, ya, inisiatif bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menangani masalah pemakanan, iaitu program community feeding ataupun boleh dikenali sebagai PCF. Okey, DJ Mona, seperti yang DJ Mona maklum tadi, masalah pemakanan kanak-kanak orang asli terutamanya yang berada di bawah umur 5 tahun sangat membimbangkan. Oleh itu, inisiatif bahagian pemakanan KKM bagi menangani masalah pemakanan kanak-kanak orang asli ini adalah melalui pewujudan program community feeding. Apa itu program community feeding ataupun PCF? PCF merupakan satu program bagi memperkukuh pelaksanaan program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan, atau kebanyakan pendengar kita mesti sinonim dengan panggilan bakul makanan. Pelaksanaan PCF ini telah beroperasi sejak tahun 2013 di beberapa buah negeri seperti di Perak, di Kelantan dan juga di Pahang. Dan DJ Mona, untuk pengetahuan DJ Mona dan juga semua pendengar, terdapat beberapa elemen yang kita tekankan dalam pengoperasian pusat community feeding ini. Okey, antaranya kan, DJ Mona, kalau boleh saya terangkan, yang pertama kita ada aktiviti pemberian makanan tambahan, seperti penuh krim, multivitamin dan juga makanan berasaskan karbohidrat. Hari seminggu kita bekalkan makanan tersebut. Okey, kedua pula kita ada pemberian ready to use therapeutic food yang mengandungi padat tenaga, diperkaya dengan nutrien yang digunakan dalam pemakanan terapeutik. Yang ketiga pula, pemberian bakul makanan kepada kanak-kanak yang mengalami masalah kurang zat makanan. Dan yang terakhir, DJ Mona, pemerkasaan komuniti seperti menjalankan kelas memasak, menyediakan makanan sihat, ceramah pemakanan dan juga kesihatan. Jadi program community feeding ni dah lama sebenarnya dijalankan, ya, Encik Muhammad Fendi.
Dan juga bila kita tengok setakat yang saya lihat lah di perkampungan saya pun ada, dan juga bagi kanak-kanak yang yang melibatkan diri lah dalam program community feeding ni, ada perubahan lah ya, dapat dibantu ramai lagi masyarakat orang asli yang menerima insentif daripada program community feeding ataupun boleh dikenali sebagai PCF. Saya nak tahu jugalah Encik Afendi di mana PCF ni dijalankan, dan kalau di perkampungan orang asli kat mana agaknya? Okey, terima kasih Cik Mona. Okey, sebelum tu saya terangkan sedikitlah tentang objektif kita tubuhkan PCF ini. Okey, objektif yang utama adalah untuk meningkat dan mengekalkan status pemakanan kanak-kanak orang asli yang berumur di antara 6 bulan sehingga 6 tahun. Okey, mana lokaliti dijalankan PCF ini? Okey, sehingga bulan Julai tahun 2021, terdapat 49 buah pusat community feeding yang telah beroperasi di Perak, seperti di Puskema, di Pahang, seperti di Cameron Highland, dan Kelantan, seperti di Gua Musang sendiri. Dan di mana seramai 1,392 orang kanak-kanak di bawah umur 6 tahun diliputi dalam program ini. Selain terdapat juga seramai 106 orang sukarelawan masyarakat orang asli sendiri yang ditelantik untuk membantu melaksanakan secara harian semua proses-proses yang dijalankan di pusat community feeding ini ataupun aktiviti yang dijalankan di pusat community feeding ini. Dan mereka juga dibayar allowance sukarelawan sebanyak RM250 sebulan untuk membantu pihak kita. Jadi menarik. Jadi kita nak tahu jugalah ya Encik Afendi, apa yang selain daripada apa yang Encik Afendi terangkan tadi, apa lagi yang dijalankan oleh di PCF ni? Okey, selain daripada 4 elemen yang tadi itu, kita juga menjalankan dari segi pemantauan kehadiran untuk setiap kanak-kanak yang telah kita liput di dalam program ini. Kita akan pantau dari segi kehadiran mereka. Adakah mereka hadir setiap hari ke pusat kita? Adakah mereka makan makanan-makanan yang telah sukarelawan kita sediakan? Kita juga pantau dari segi kebersihan. Adakah kuku mereka dipotong pendek? Kalau tidak dipotong pendek, sukarelawan kita akan membantu untuk memotong kuku mereka. Selain juga, mereka juga akan diajar bagaimana cara untuk mencuci atau membasuh makanan dengan betul. 7 langkah membasuh makanan setiap hari kita akan ajar mereka. Kita akan pupuk daripada umur mereka awal supaya pengendalian untuk kebersihan ketika makan tu dapat kita educate kepada mereka. Dan kita juga menjalankan aktiviti pemekasaan komuniti. Bukan sahaja kanak-kanak yang hadir ke pusat community feeding ini diajar tentang kebersihan, tetapi ibu, bapa, penjaga dan juga adik-beradik yang lain juga kita akan ajar cara kebersihan diri, cara penjagaan oral ataupun penjagaan cuci gigi dengan bersih, cuci tangan dengan bersih, cara demo memasak dan sebagainya. Sangat saya. Okey, jadi satu program yang sangat-sangat menarik lah ya, bila saya dengar pun Kementerian Kesihatan sendiri berusaha untuk meningkatkan status pemakanan kanak-kanak masyarakat orang asli seluruh Malaysia ni. Okeylah Encik Muhammad Afendi, kita berhenti berehat seketika dan kita akan kembali dengan perkongsian yang terakhir selepas ini. Jadi untuk rakan-rakan di luar sana, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Ruin Mona dan juga Encik Muhammad Afendi dengan topik untuk JIS ADEK, kesihatan yang sihat bermula dengan pemakanan. Terus layan Asyik FM. Masih lagi ke udara bersama Ruin Mona dan juga Encik Muhammad Afendi dengan topik untuk JIS ADEK, iaitu kesihatan yang sihat bermula dengan pemakanan. Okey Encik Afendi, kita teruskan lagi. Kita nak tahu jugalah pencapaian program community feeding ataupun PCF ni. Okey, terima kasih Cik Mona. Okey, pencapaian program ini amat membanggakan kami di pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada tahun 2020, sebanyak 33.6% kanak-kanak yang mengalami masalah kekurangan zat makanan berjaya dipulihkan selepas bulan dalam program community feeding ini. Angka yang amat signifikan bagi pihak kami. Okey, ini bermaksud
peningkatan berat badan mereka meningkat mengikut lengkuk pertumbuhan selama 6 bulan penilaian. Selain daripada itu, kebersihan diri masyarakat sekeliling amat memuaskan hati. Kami amat berbesar hati mengatakan bahawa program ini telah berjaya untuk memberi dan juga memperkasakan masyarakat setempat. Bukan setakat kanak-kanak yang hadir ke pusat komuniti feeding, tetapi masyarakat yang berada di sekitar pusat komuniti feeding ini. Jadi saya sebagai masyarakat orang asli ya, berbangga juga kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana menolong masyarakat saya atau masyarakat kami untuk meningkatkan lagi status pemakanan, bukan saja seperti yang Cik Effendi cakap, bukan saja bagi kanak-kanak tetapi bagi orang dewasa ya Cik Effendi. Ya, betul. Okey, jadi akhir sekali saya nak tahulah harapan dari bahagian pemakanan KKM bagi meningkatkan status pemakanan masyarakat orang asli ni. Okey, terima kasih. Kami amat harapkan agar program community feeding ini dapat diteruskan pada masa akan datang, yang dapat memanfaatkan status pemakanan masyarakat orang asli, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak yang berada di bawah umur 5 tahun. Kami juga mengharapkan agar kajian tentang status pemakanan masyarakat orang asli di Malaysia secara keseluruhannya pada bulan Ogos 2022 nanti akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang status pemakanan dan kesihatan komuniti orang asli di Malaysia. Akhir sekali, kami sebagai pegawai pemakanan ataupun nutritionist KKM yang menyelia dan menguruskan program community feeding ini juga menyeru agar semua pendengar segmen My Hik Asyik untuk sama-sama menyokong program community feeding ini agar status pemakanan anak-anak anda dapat ditingkatkan. Aduh semua ayah, ibu bawa anak-anak cicak di pusat community feeding ini. Ingat, yang sihat bermula dengan pemakanan. Okey, terima kasih. Itu saja. Ya, itu saja Cik Mona. Okey, terima kasih Cik Muhammad Fendi dah tahu sedikit dah bahasa Temia ya. Dalam masa ini kan belajar tentang masyarakat, belajar tentang pemakanan dan juga bahasa juga. Betul. Dah berapa tahun dah Cik Fendi di lodging? 8. Tahun yang ke-8 ni. Oh, sepatutnya dah fasih dah bahasa Temia. Ada betul-betul lagi. Ya, betul. Okey, terima kasih Encik Muhammad Fendi kerana bersama dengan kami dengan topik yang menarik pada hari ini dan juga yang penting bagi masyarakat kami ataupun masyarakat orang asli di luar sana. Moga kita jumpa lagi di lain hari dan juga di topik yang lain lagi ya. InsyaAllah Cik Mona, terima kasih sekali lagi. Kami daripada pihak bahagian pemakanan juga Kementerian Kesihatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Asyik FM kerana menjemput kami untuk berkongsi bersama anda semua tentang topik pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Okey, sama-sama. Moga kita jumpa lagi ya dengan topik dan juga ingin rasa topik yang menarik untuk JSADF bagi masyarakat MyHit lah. Jadi untuk rakan-rakan HIT keluar aja jaga pemakanan, HIT rasa macam benda deh mantap ataupun PKO efek hit, tetapi sebenarnya bagi Encik Muhammad Effendi Jinik kita terangkan status pemakanan kanak-kanak Mahi dan juga Ratna pek ketinggalan juga amat membimbangkan ya. Jadi sama-sama bekerjasama lah untuk jaga deh